Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita akan sembang sikit pasal anxiety ketika memandu. Sebelum tu, kita intro dulu. Okey. So, benda ni, anxiety ketika memandu ni adalah satu benda yang aku boleh cakapkan agak common lah agak common, dan aku sendiri experience benda ni. Sebelum apa-apa, aku nak disclaimer dulu. Seperti biasa, aku ni adalah bekas pesakit anxiety yang disebabkan oleh GERD dan juga nicotine withdrawal. Aku bukan doktor, aku bukan medical practitioner, aku tak ada apa-apa credibility pun pasal medical, dan aku tak boleh menasihati korang. Apa yang aku boleh buat hanyalah berkongsi aku punya pengalaman je. Macam mana aku overcome, macam mana aku menghadapi anxiety aku yang disebabkan oleh GERD ni lah. Dan anxiety ni ada banyak, dan aku tahu ramai di kalangan korang yang suka aku explain satu. Walaupun sebenarnya dia sama je kan, tapi tak apalah, aku layan lah Alright. Jadi anxiety ketika memandu seorang diri ni memang aku sendiri pun hadapi, dan benda ni memang menyukarkan. Sebab apa? Masa aku kena anxiety tu dulu, aku nak drive, aku kena fikir jalan mana yang selamat, jalan mana yang akan lalu dekat kawasan yang ada hospital. Kalau nak lalu highway ke nak lalu jalan lama. Kalau contohnya aku daripada tempat aku nak pergi KL, aku nak lalu highway ke aku nak lalu jalan lama. Jalan lama ada hospital, ada klinik sepanjang jalan. Kalau ikut highway mungkin problem nanti nak keluar exit highway, nak kena cari exit dulu. Macam tu. Jadi benda ni menyukarkan hidup lah. Kan? So, dan bila sampai satu part, bila kau dah ada anxiety macam tu, tiba-tiba kau drive, sangkut dalam jam. Kan? Sangkut dalam jam. Jam ni adalah benda yang di luar jangkaan, unexpected punya senario. Tapi kalau kau duduk KL, mungkin kau dah tahu dah tiap-tiap hari jam waktu pukul berapa kan. Macam aku bukan duduk KL. Jadi bila aku sangkut dalam jam tu, aku jadi gelisah. Aku cakap, alamak, macam mana ni kan, jam pula dah. Kalau jadi apa-apa pada waktu ketika ni, aku nak keluar daripada jam ni macam mana? Apa aku nak buat kan? Aku unlock pintu aku kan. At least kan, kalau aku tengah kan tiba-tiba pengsan ke, orang boleh buka pintu aku. Aku fikir benda-benda macam ni. So aku tahu korang pun ada sewil yang macam ni juga. Okay? Jadi kita tak apa, kita hadapi dan kita akui bahawa kita sewil. Itu nombor satu sekali. Kan? Dalam video-video aku, kepada orang yang terjumpa video ni, ketahuilah olehmu bahawasanya aku ada banyak video lain lagi, bukan ni satu saja. Dan tolonglah tengok video-video aku yang lain dulu. Jadi kadang-kadang bila ada orang dia tengok video aku satu video je, dia tak tengok video lain, tiba-tiba dia bagi macam dia tanya soalan yang berkaitan dengan video lain kan, tapi dia tanya kat soalan video ni, kat komen video ni. So susahlah. Aku nak tolong, tapi kalau kau tak nak follow, tak nak tengok aku punya video-video lain, susahlah. So tolong tengok video-video lain aku dah buat shortcut URL dah, alamat internet yang memudahkan. Alamat tu alamat YouTube je, tapi nak memudahkan untuk ingat, anxiety.imregime.com. Senang. anxiety.imregime.com. Kau pergi situ boleh tengok semua video aku, termasuk video ni. Alright, sambung balik. So, bila aku duduk dalam keadaan macam tu, susah nak aku kena berfikir, macam mana aku nak keluar daripada senario ni. Kan? Sentiasa aku struggle. Aku nak drive, aku akan fikirkan sama ada siapa yang nak teman aku.
orang yang teman aku ni capable tak untuk handle aku kalau aku jadi apa-apa kan. Dia boleh handle tak? Dia boleh drive keluar tak? Dia tahu tak cakap tak dia? Aku pula bila dah appoint seorang yang teman aku kan, contohnya aku ambil lah kawan aku seorang, teman aku kan. Masa drive tu aku nak kena pesan pula kat dia, kau kalau apa-apa kalau jadi apa-apa, waktu aku tengah drive ni kan, kalau jadi apa-apa aku beritahu dia, ni handbrake kan. Kau jangan sibuk nak cari benda lain, kau tarik handbrake dulu. Aku pesan dekat dia macam tu sebab aku takut dia panik kan. Tiba-tiba kau ni apa ni rejim. Jadi aku suruh dia tarik handbrake dulu. Supaya kenderaan tu slow dulu kan. Jadi susahlah hidup kita macam tu kan, susahlah. Jadi macam mana aku keluar daripada masalah ni. So sampai satu masa aku fikir tak boleh aku tak boleh buat kerja aku. Aku tak boleh nak penuhi keperluan kerja aku yang aku kena travel, yang aku kena drive kan. Dan kadang-kadang aku tak boleh cari orang nak teman, aku memang kena drive seorang. So apa aku buat ialah aku cuba study lah. Aku cuba study apa masalah driving, memandu seorang diri ni lah, anxiety ketika memandu seorang diri. So dia ni tergolong dalam kategori GAD, generalized anxiety disorder lah. Maksudnya dia tak ada spesifik, dia memang general punya lah. So dan cadangan benda yang aku belajar daripada pembacaan aku ialah memang rata-rata cadangan dia ialah kita kena hadapi. Kita kena hadapi masalah. Dia ada keburukan dia, okey. Bukan keburukan yang menghadapi tu. Keburukan dia ialah bila kita terlampau bersedia. Contoh macam aku tadi, sebelum aku sembuh lah, masa aku anxiety tu, aku terlalu bersedia. Aku bersedia untuk kalau jadi macam ni macam mana? Kalau jadi macam ni macam mana? Aku nak kena lalu jalan ni, aku nak kena pilih sini, laluan ni, nak kena standby hospital ni ke kawan teman. Jadi benda itu memang pada peringkat membuat persediaan tu kita nampak macam okey lah kan. Membuat persediaan untuk terjadi sesuatu itu okey lah, bagus lah kan. Tapi sebenarnya kalau korang nak tahu, itulah dia layan sewil. Itulah dia layan sewil. Benda itulah yang paling menyebabkan engkau makin tak sembuh. Dan aku dalam pembacaan aku memang dia cakap macam tu. Dia cakap bila kita terlampau bersedia, terlampau macam expect sangat benda tu, benda yang imaginary benda yang dalam imajinasi ni, benda khayalan ni, kita expect benda tu akan jadi, menyebabkan kita takut kan. Kita takut dan kita expect benda tu jadi. So itu menyebabkan kita lagi teruk, layan sewil. So tak sembuh. Jadi kaedah yang terbaik yang aku daripada membaca aku ialah dia kena hadapi. Tapi menghadapi dengan kontrol, dengan kawalan. Contohnya apa yang aku buat dulu, aku daripada pembacaan aku, dia kata aku kena tempuhi juga benda tu supaya otak dan badan aku ni belajar mengenal pasti senario tu dan juga mengatasinya. Otak kita ni dia akan belajar. Badan kita ni pun dia akan belajar daripada pengalaman dia akan belajar. Contohnya macam kita main besi kita angkat gym. Kita angkat hari ni kita boleh angkat 10 kilo 10 kali. Angkat 10 kilo 10 kali. Masa yang kita angkat yang kali ke-10 tu dah tak larat dah. Masa kita dah tak larat dah. Okey. Esok kita buat lagi 10 kali. Sampai ke-10 tu dah tak larat dah. Tapi minggu depan kita boleh yang ke-10 tu kita dah boleh tambah lagi. 11, 12. Kenapa? Sebab masa kita belajar. Dia mengadaptasi. Jadi dia tahu keperluan badan untuk angkat beban 10 kilo. Dia tahu. Jadi dia bina masa lagi supaya boleh angkat beban 10 kilo tu. Boleh angkat lagi kan. Sebelum ni tak boleh, jadi lepas minggu buat jadi boleh. Itu maksudnya tubuh kita beradaptasi. Sentiasalah macam tu, tubuh kita ni semua benda dia cuba beradaptasi. Kalau kita makan masin kan, dia cuba beradaptasi, cuba balancekan hormon kita, chemical dalam badan kita supaya
kawal kontrol masin tu. Ataupun kita makan manis sangat, dia akan keluarkan insulin untuk kontrol gula tu. Tapi bila dah jadi overuse, terlampau teruk sangat, pankreas kita bekerja untuk mengeluarkan insulin tu, lama-lama dia kong. Itu yang jadi kena diabetes tu. Jadi tubuh badan kita ni dia beradaptasi, dia akan belajar dan dia akan cuba mengatasi masalah yang hadapi. Jadi begitu je dengan minda ni. Minda kita ni, muscle dia ni, otak kita ni. Jadi kita kena train otak kita ni, minda kita ni, supaya kita boleh tempuh benda tu. Tapi dalam keadaan terkawal. Macam mana terkawal? Mula-mula aku drive dekat tempat yang macam, okey kan, kita ada banyak exit kan. Kita ada banyak exit kat highway kan. Aku try satu exit tu lalu highway. So aku lalu highway, sampai dekat satu tempat exit pertama, aku keluar, lalu jalan biasa balik. Tapi aku dah lalui highway. So aku try 2 kali 3 kali, aku rasa okey, selesa dah satu exit. Lepas tu aku keluar kat exit kedua pula. Sepatutnya aku keluar exit pertama kan. Ni aku keluar kat exit kedua pula. Maknanya contohnya macam ni, nak bagi faham lagi, takut kau tak faham. Dalam perjalanan tu, aku Kuantan sampai KL, ada 5 exit. Exit Maran, exit Temeloh, exit Lancang, contohnya. Okay, ada 5 exit. Jadi biasanya aku akan lalu jalan lama untuk elak lalu highway. So aku akan lalu jalan lama, aku akan pastikan aku lalu dekat hospital Maran, Gambang, Maran, Temeloh. Aku lalu lah dekat-dekat tempat-tempat tu kan, klinik-klinik. Sepanjang jalan tu aku dah kenal. Jadi bila aku nak mengatasi masalah ni, aku ambil highway. Daripada Kuantan aku lalu highway. Sepatutnya aku lalu jalan lama, aku lalu highway. Aku lalu, waktu aku keluar exit pertama, aku keluar kat Maran, baru aku jalan lama balik. 2-3 kali aku buat macam tu kan. Aku try ambil exit kedua pula, keluar dekat Srijaya pula. Lepas tu aku keluar dekat Temeloh pula. Terus akhirnya aku boleh buat daripada Kuantan terus pergi KL. Itu caranya aku latih dalam keadaan terkawal. Maksudnya aku memang suspend, aku memang panik, tapi aku tahu aku sedang cuba mengatasi masalah ni. Masalah ni, kalau kau cakap kalau kau tak nak cuba mengatasinya, kalau kau tak nak cuba lawan, dia memang tak sembuh. Kau jangan cakap lah nak baiki macam mana lah, nak makan ubat lah, ada suplemen apa semua, tak ada. Dia dekat sini, semua dekat sini. Dan benda ini adalah benda khayalan, dan benda ini adalah benda yang ketakutan yang tidak benar, ketakutan yang tidak real. Tapi kau cuba beritahu badan kau, "Oi, nanti jadi ni, nanti engkau yang menakutkan diri kau sendiri." Lepas tu kau yang panik. Tu ada. Tu masalah dia. Sewel. Okay. So ajar badan kau macam tu. Okay, so mula-mula sekarang kita dah selesai masalah dekat highway kan. Okay, traffic jam pula. Okay, engkau tahu kawasan mana yang traffic jam lama, kawasan mana yang traffic jam dekat. Okay, cuba ambil satu traffic jam. Kau cuba belajar, ambil satu traffic jam, masuk. Sengaja kau masuk. Kau sengaja masuk tau, bukan kau tak sengaja. Kau sengaja masuk untuk kau latih membiasakan diri. Dan masa dalam kereta tu, aku buat macam mana tau? Aku tak pandang. Aku cuma dengar lagu, aku pandang jauh. Aku pandang jauh kereta yang depan sekali. Kereta selang banyak kereta, pandang sana je kan. Aku tengok. Aku tak tengok dekat-dekat. Aku tak tengok tepi-tepi yang menyebabkan aku rasa sempit. Aku akan tengok jauh. Walaupun aku tahu aku duduk dalam jam, tapi aku akan tengok jauh kereta depan sana. Sebab kita aware daripada ekor mata kita semua, daripada keliling kita tahu kereta sini bergerak kan. Tapi kalau kita terlampau alert kan, bila kita anxiety ni, kita nak alert. Kereta tepi, kiri kanan, kita alert sangat. Jadi kita masih lagi nak kawal, masih lagi nak tengok, tapi jangan terlampau fokus kiri kanan tu. Kau fokus depan. Tengok depan. Tengok 2-3 biji kereta kat depan ke, 7 biji ke, 10 biji depan ke, jauh ke, tengok. Tengok. Kalau ada benda yang kau boleh fokus, contohnya kau tengok kereta depan tu, macam aku buat lah, kereta depan tu color dia warna apa? Kuning. Oh dia punya cat ni warna apa kan? Sebab aku graphic designer kan. Jadi aku cuba fikirkan
Color tu warna, kalau aku nak bancuh dapat warna tu, apa benda aku nak ambil warna merah sikit campur biru sikit akan jadi macam purple sikit. Tu color dia. Merah campur biru akan jadi purple. Aku fikir macam tu kan. So itu benda yang aku mainkan dalam kepala aku lah. Masa aku terperangkap dalam jam tu sambil-sambil dengar lagu kan. Jadi yang berlaku di kiri kanan ni dekat anak mata aku ni, dia dalam bayangan anak mata aku, dia bukan dalam fokus aku. Fokus aku depan. Tapi dekat kiri kanan anak mata aku ni, aku perasan lah kereta sebelah kiri kanan motor lalu kan. So benda itu menyebabkan aku tak adalah nak kawal sangat. Tapi dia masih lagi dalam pemerhatian dan pandangan aku. Korang faham kan? So macam itulah dia cara aku berlatih untuk memandu seorang diri. Lama. Dia memang, nama dia pun latih. Benda ni kau tak buat, dia tak jadi. Kan? Kau tak buat, memang dia tak jadi. Kan? Engkau kena cuba latih diri kau supaya dapat mengatasi masalah ni lah. Jadi benda ni aku tahu ada orang yang dah sampai 10 tahun, 15 tahun kena anxiety ni kan, dan tak boleh memandu. Dan biasanya aku yakin kau jadi macam tu sebab kau layan anxiety kau tu. Kau buat persediaan untuk menghadapi sesuatu khayalan yang khayalan kau kan. Jadi membuat persediaan untuk menghadapi khayalan tu adalah layan sewil. Ingat aku cakap, itu adalah layan sewil. Dan benda tu tak beri apa-apa manfaat pun dan tidak menyembuhkan kau pun. Yang beri manfaat dan yang menyembuhkan kau, insya-Allah Allah SWT, kena selalu doa, kena minta dengan Allah Ta'ala. Tapi teknik dia ni aku ajar, teknik dia macam yang aku explain tadi lah. Jangan lupa minta dengan Tuhan, minta kesembuhan, minta kesedaran, minta kekuatan minda kan. Ada satu amalan aku baca ni, aku letak tangan kat dahi, aku baca tabat tiada abil habib wa ta'ala sampai habis, baca surah tu. Tak silap aku dulu, aku tak tahu sahih ke tak cerita ni lah, tapi ada satu sahabat ke apa ke, dia tengok empangan nak pecah, jadi dia letak tangan dia dekat empangan tu dan dia baca tabat tiada abil habib wa ta'ala sampai habis surah. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala lindung dan selamatkan empangan tu daripada tak pecah lah. Jadi amalan ni dibuat untuk apa-apa sahaja yang untuk memperkukuhkan sesuatu lah supaya tak pecah. Jadi aku fikirlah, ni fikiran aku sendirilah kan, bukan ada ajaran ustaz ke apa semua. Aku fikir sendiri, aku nak kuatkan minda aku, jadi aku baca letak tangan, aku baca tabat tiada abil habib wa ta'ala maka baca sampai habis lah. Boleh cubalah. Okey, jadi sentiasalah berharap pada Allah Ta'ala supaya sembuh dan yakin dan usaha ya. Penting usaha. Kalau kau asyik nak cerita je masalah ni kan, tak nak asyik nak sharing je dekat dalam grup kan, tak nak usaha untuk baiki kan, asyik nak tanya je soalan mengata-kata tapi tak nak cuba untuk latih untuk baiki, tak nak spend masa untuk tengok video aku dekat anxiety.imregime.com, macam mana nak baik kan? Alright, so semoga kita semua sembuh, semoga kita semua diberi kekuatan dan kesembuhan untuk menghadapi penyakit ni. Alright, so sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.